Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah, nikmat yang Allah Taala beri kepada kita setiap hari, setiap masa terlalu banyak sehingga untuk kita mensyukuri pun tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira satu-satu nikmat yang Allah Taala beri, nescaya kamu tidak mampu. Kerana mengira nikmat itu juga, bersyukur atas nikmat itu nikmat juga. Maka di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dapat kita hidup di bulan Muharram, bulan tahun baru. Dan sepenuh bulan Muharram banyak peristiwa, ada benda yang berlaku di bulan Muharram, iaitu yang masyhur sekarang orang duduk memperkatakan isu Yaumul Ashura, hari Ashura. Adakah hari 10 hari bulan Ashura ini sama dengan hari-hari lain di dalam satu tahun, ataupun dia ada perbezaan khas ataupun keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada hari itu? Sebagaimana kita maklum, kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan setiap benda itu ada kelebihan masing-masing yang Allah Ta'ala beri. Hari Jumaat berbeza dengan hari-hari lain. Bulan Muharram berbeza dengan bulan lain. Rabiul Awal, Ramadan berbeza. Maka di antara kelebihan bulan yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Nabi kata tidak adalah, katanya sahabat, Nabi tak pernah begitu memerhatikan hari untuk dia berpuasa kecuali hari pada bulan Muharram. Selain daripada Ramadan, dia perhatikan, oh masuk bulan Muharram, maka dia begitu bersungguh untuk puasa pada bulan Muharram. Di dalam ibadat bulan Muharram ada satu tarikh, iaitu 10 hari bulan Muharram, dipanggil hari Ashura. Hari Ashura pula ada kelebihan khas, ada amalan khas sebagaimana Nabi SAW sebut di dalam banyak hadis yang sahih. Katanya Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas, berkata ia, qadima Rasulullah SAW Madinata fawajada al-yahuda suyaman yaumal Ashura faqala lahum Rasulullah SAW ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu. Qalu hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah fasama Musa syukran fanahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebutnya. Daripada Ibnu Abbas berkata, Nabi sampai ke kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada Yahudi itu, kenapa? Ada apa? Kenapa hari ini kamu berpuasa? Maka berkata Yahudi, hari ini hari yang sangat besar. Itu pertama peristiwa yang berlaku adalah Tuhan melepaskan Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Musa dan kaum dia, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaum Fir'aun. Ini menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan Fir'aun. Dan pada hari ini Nabi Musa puasa kerana bersyukur, terima kasih pada Allah. Maka kami pun puasa juga. Maka apabila dengar macam itu, Rasulullah berkata, kami lebih berhak dan lebih layak untuk mengikut Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi pun puasa dan Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk berpuasa. Jadi amalan ataupun ibadat ataupun benda yang berlaku pada hari 10 Muharram ini, sebab dia dan ibadat dia. Sebab dia kerana ada benda-benda peristiwa yang berlaku, seperti selamatnya Nabi Musa,
dihancur ke Fir'aun, maka kita berpuasa sebagaimana Nabi Musa pun berpuasa. Nabi dan puasa, Nabi kata orang Yahudi ikut Nabi Musa, maka kita orang Islam lebih-lebih lagi berhak. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasi minal yahudi qad shamu yaumal asyura faqala ma hadza minal shaum qalu hadzal yaumul ladzi najjallahu azza wa jalla fihi Musa alaihi salam wa bani Israil min al-gharq wa gharaqa fir'aun wa hadza yaumu istawat fihi safinatu 'alal judi fasama nuhun wa Musa alaihi wassalam syukran lillahi azza wa jalla faqala nabi ana ahakku Musa wa ahakku bisawmi hadzal yaum fa amara ashabahu bisawm. Hadis daripada Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, Nabi pernah berjalan dan bertemu dengan beberapa manusia daripada Yahudi yang berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi tanya kenapa puasa pada hari ini, maka orang Yahudi bertanya, orang Yahudi jawab sebab kenapa dia berpuasa, kerana pada hari ini Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada tenggelam dan menenggelamkan Fir'aun. Ini sebab dia. Antara sebab dia lagi, hari inilah kapal Nabi Allah Nuh berlabuh di Bukit Judi. Iaitu pada hari 10 Muharram kapal Nabi Allah Nuh berlabuh di Bukit Judi, yakni di Jordan lah, ada kata di Turki. Maka katanya Nabi fasoma, maka katanya Yahudi, maka Nabi Nuh puasa dan Nabi Musa juga puasa sebagai terima kasih kepada Allah kerana menyelamatkan dia. Maka hari yang benda ibadat yang paling mulia pada hari 9 dan hari ke-10. Ada riwayat kata apabila Nabi dengar lagu tu, maka Nabi ni suka ikut ahlul kitab. Tetapi apabila Allah Ta'ala tegur, hendaklah kamu menyalahi, jangan ikut ahlul kitab. Maka Nabi kata kalau dia puasa 10, la summan tasi'ah. Katanya Nabi, insya-Allah tahun depan kita akan puasa pada 9 lagi, 9 dan 10. 10 memang ada dah, hari ke-9 lagi supaya membeza di antara kita dengan para Yahudi. Maka ulama mengambil hukum sunat puasa pada 9 dan 10. Bubur surah bila pula nak buat bubur surah? Bubur surah anak sebut dah saat ni. Di antara hujah orang Yahudi, dan Nabi Muhammad pun dengar berita tu dan Nabi Muhammad percaya dengan cerita tu. Dalilnya Nabi Muhammad tidak ingkar. Seperti cerita Yahudi saat ni kata Nabi Musa selamat. Salah satunya cerita yang sebut kapal Nabi Allah Nuh berlabuh di Bukit Judi. Maka di dalam kitab-kitab tarikh, sekalipun tidak sabit di dalam hadis, berkata apabila Nabi Allah Nuh alaihi salam berlabuh di kota Judi, maka kehabisan makanan. Maka dia mengumpulkan semua makanan di atas kapal yang ada sedikit. Maka kerana nak makan terlalu ramai, nak makan dikumpulkan ramai-ramai, maka dimasukkan, dicampurkan bermacam-macam aneka makanan, maka dimasak dengan satu bekas. Maka masyhurlah makanan itu dipanggil bubur Ashura, iaitu bubur yang dibuat pada 10 hari bulan Ashura. Sama ada kita nak buat, hukum dia tidak ada masalah apa. Makan bubur Ashura tidak jadi Syiah. Syiah tu akidah dan kepercayaan. Jadi bubur Ashura kita nak buat hari-hari pun boleh, tetapi sempena kepada peristiwa memperingati berlabuhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam dan kaum dia di Bukit Judi, maka dibuat sempena pada 10 Muharram lah. Afdalnya 9 dan 10 kita puasa. Kita nak bubur surah tu kita nak buat buka puasa boleh, ataupun kita nak buat esok ke hari sebelah, tak ada masalah apa, tidak menjadi isu, tidak jadi masalah apa. Dan bubur Ashura ni dibuat di seluruh dunia, bukan kata di Malaysia sahaja, bukan kata di Kelantan secara khususnya, tapi seluruh dunia. Jangan terpengaruh dengan orang kata Ashura ni hanya wujud di Malaysia sahaja, tapi seluruh dunia buat bermacam-macam resepi, kerana kita ahli sunnah satu saja pegangnya kita. Masalah kata an-nawasib itu, nasibi itu satu kumpulan yang wujud pada zaman Nabi Allah, zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apabila dia memerintah, manusia berpecah kepada dua. Pengikut dia dipanggil Syiah, dan kedua orang yang menentang Sayyidina Ali dan tidak suka kepada Ahlul Bait dipanggil Nasibi. Ada kata Nasibi ini satu istilah yang disebut oleh orang Syiah untuk menyatakan orang yang melawan dia, maka dipanggil Nasibi. Sehingga ke Ahlu Sunnah wal Jamaah juga dipanggil Nasibi.
Kalau Syiah, kalau sebut Nasibi, kadang-kadang dia maksudkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah kerana tidak menyokong gerakan dia. Berarti dia kata tidak menyokong Ahlul Bait Nabi. Sebenarnya Syiah tu sendiri pun sesat kerana dia bukan daripada pengasas dia, bawa ke dia tidak mengikut Ahlul Bait pun. Bahkan dia hanya menggunakan nama-nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan masyarakat dunia. Nah, Ahlul Bait bukan akidah dia macam tu. Tetapi orang yang melawan dia gunakan nama-nama Ahlul Bait, imam-imam 12. Bagi yang menentang dia kata Nasibi. Nasibi ni orang yang menyembah berhala ataupun kafir lah kita kata, nisbah kerana menentang Ahlul Bait. Jadi Ahlul Nasibi ini biasa sekarang orang tak sebut Nasibi. Biasa orang tak suka kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait benci kepada Ahlul Bait, ataupun kita sebutlah ni Khawarij ataupun Wahabi sekarang dengan nama macam-macam, iaitu orang yang tidak suka kepada Ahlul Bait. Nasibi pun salah, Syiah pun salah, Wahabi pun salah. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, amalan-amalan kita menurut Al-Quran dan hadis. Tidak menurut hawa nafsu dan fahaman yang sonsat, iaitu fahaman yang tepat menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kita rasa apa yang kita amal di Malaysia secara khususnya sangat bertepatan lah, tidak salah dan tidak menjadi dosa. Jadi tak perlulah kita cenderung kita terkesan dengan fahaman-fahaman yang baru muncul ini. Jadi mudah-mudahan sedikit berkongsi yang mana tidak ada persiapan lah mana, tetapi untuk berkongsi supaya yakin di dalam amalan. Jadi amalan pada hari Ashura yang sahihnya hanya dua sahaja, berpuasa dan tausiatul iyal. Yakni belanja besar bagi keluarga. Sunat kita pada buka puasa pada hari 10 hari bulan tu kita belanja besar sikit, makan besar sikit. Kerana kata hadis Nabi kata siapa dia yang belanja besar untuk keluarga dia pada hari Ashura, maka Tuhan akan murahkan rezeki dia setahun. Ada amalan banyak lagi tetapi tidak sabit dengan hadis. Amalan bagus, banyak amalan dia, antaranya berceluk, tengok anak yatim, macam-macam lah. Tapi hak sabit dengan hadis adalah dua saja, iaitu berpuasa dan tausiatul iyal, belanja besar kepada ahli keluarga. Mudah-mudahan kita dapat beramal, mudah-mudahan dengan amalan kita dapat menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.